kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada Pakatan Rakyat dan keadilan, khususnya di Selangor, adalah kepercayaan bersyarat. Harapan rakyat yang diungkapkan melalui manifesto perlu diterjemahkan dengan sebaiknya melalui pelaksanaan yang menepati tuntutan. Bukan mudah untuk memimpin Selangor, apatah lagi lepas 50 tahun diporak-perandakan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Tahniah diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Khalid Ibrahim dan pimpinan Kerajaan Pakatan Rakyat yang bertungkus lumus mentadbir negeri dengan baik, walaupun terpaksa berhadapan dengan karenah dan tentangan dari luar maupun dari dalam. Sesungguhnya pengiktirafan tidak datang dengan percuma. Negeri Selangor perlu terus menjunjung aspirasi rakyat, menjunjung aspirasi parti, dan menjunjung aspirasi Pakatan Rakyat. Tempoh 2 tahun memimpin, pelbagai dasar yang meletakkan kepedulian kepada rakyat di hadapan telah dilaksanakan. Alhamdulillah. Program-program ini perlu disokong dan diperhebatkan. Kerajaan negeri perlu lebih kreatif, menggembling tenaga dengan aktivis parti untuk memastikan lebih ramai rakyat yang mendapat kebaikan dari program sebegini. Pada masa yang sama, jangan kita lupa bahawa rekod 2 tahun kerajaan negeri Pakatan Rakyat adalah satu rekod membanggakan. Walaupun cubaan demi cubaan dibuat untuk menyabitkan kerajaan Selangor dengan rasuah, tetapi alhamdulillah gagal. Saudara-saudari sekalian, namun beberapa aspek perlu diberi perhatian. Pertama, percepatkan pelaksanaan keputusan dan kelicinan pentadbiran. Kenal pasti undang-undang, dasar dan arahan keliling yang menjadi punca kepada kelewatan dan birokrasi remeh untuk disemak, dipindah maupun dibatalkan. Kedua, pastikan perkhidmatan dan bantuan kerajaan negeri sampai ke peringkat yang terbawah. Ketiga, perhebatkan plan pembangunan ekonomi negeri yang berlandaskan agenda ekonomi Malaysia. Keempat, penuhi harapan rakyat di dalam perkhidmatan kerajaan tempatan, penghulu, JKKK, ahli majlis dan pemimpin setempat perlu memainkan peranan penting kerana anda adalah wakil kita dengan rakyat. Program-program untuk meningkatkan keberkesanan mereka perlu dilaksanakan dengan segera. Kelima, jentera penerangan kerajaan negeri perlu lebih agresif, proaktif dan kreatif untuk memastikan dasar-dasar dan maklumat kerajaan negeri sampai ke kumpulan sasar. Harus diingat, politik adalah persoalan persepsi. Para perwakilan, hadirin hadirat yang dihormati, model ekonomi dan pentadbiran kita berasaskan prinsip urus tadbir baik atau good governance, atas keyakinan bahawa tanggungjawab kerajaan adalah untuk mentadbir dengan cekap, telus dan amanah. Tanggungjawab memacu ekonomi perlu dipikul bersama sektor swasta dan ruang diberikan sepenuhnya kepada mereka untuk merancangkan kegiatan ekonomi tanpa mengorbankan kebajikan rakyat. Saudara-saudari sekalian, laporan Ketua Audit Negara 2008 mengesahkan Kerajaan Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Perak dikalau di bawah Pakatan Rakyat mempunyai rekod pentadbiran yang baik dan bersih. Di sini saya ingin mencadangkan Kerajaan Selangor
mengadakan Good Governance Index atau indeks pentadbiran baik setiap tahun agar kita tahu kedudukan kita dan rakyat boleh menilai komitmen kita kepada pentadbiran yang cekap, telus dan amanah. Saudara-saudari yang dimuliakan, UMNO sedar bahawa model parti pelbagai kaum yang kita bawa ini memenuhi kehendak rakyat. Walaupun mereka cuba nafikan, keputusan Pilihan Raya Umum ke-12 jelas membuktikan masa depan politik negara ini mampu dicapai melalui muafakat jujur rakyat pelbagai kaum. UMNO sudah hilang punca dan terpisah daripada aspirasi benar orang Melayu, aspirasi sebenar orang Melayu, kerana asyik dengan kemewahan hasil penyelewengan. Sebab itu mereka menumpukan serangan kepada parti demi memusnahkan kredibiliti kita kepada pengundi Melayu. Kita difitnah sebagai anti Melayu. Gejala polarisasi kaum yang dibawa oleh UMNO ini berbahaya kepada negara. Apatah lagi, tindakan menghasut dan memainkan sentimen perkauman ekstrim menjadi senjata ampuh mereka. Konsep satu Malaysia adalah satu hipokrisi kerana wujud pecanggahan ketara di antara janji-janji manis dan tindakan rakus. Malaysia wajib kita selamatkan dari terus diadu domba dengan sentimen berbahaya. Saudara-saudari sekalian, kerisauan orang Melayu akibat hasutan musuh dan propaganda media bukan sedikit. Kita perlu menerangkan dasar parti kepada rakyat, khususnya orang Melayu, melalui program-program yang berkesan. Mereka harus tahu parti kita jelas mengenai kedudukan orang Melayu dan Bumi Putra. Malah landasan dasar bersama Pakatan Rakyat secara terbuka mengiktiraf kedudukan orang Melayu dan Bumi Putra seperti mana terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan. UMNO menghasut rakyat bahawa kononnya kita menggadaikan kepentingan Melayu. Apabila kita berpendapat bahawa dasar ekonomi baru wajar dihentikan, kita harus meyakinkan rakyat kita menentang DEB bukan kerana apa, tetapi kerana ia gagal mencapai tonggak utamanya, yakni menjaga kepentingan orang Melayu dan pelaksanaan memperkayakan keluarga, pemimpin dan kroni UMNO dan meminggirkan rakyat termasuk orang Melayu, orang asli, orang asal, Dayak, Iban, Kadazan dan lain-lain. Orang Melayu dan Bumi Putra telah ditipu sekian lama oleh UMNO yang mahukan orang Melayu bergantung harap kepada kerajaan semata-mata. Kerana UMNO sedar tak kala orang Melayu mula yakin dengan kemampuan mereka dan tidak lagi memerlukan sokongan ahli politik UMNO, masa itulah UMNO tidak relevan. Maka dasar ekonomi mereka adalah curahan bantuan kecilan agar rakyat terus mengharap dan bergantung, tidak merdeka dari segi ekonomi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, persoalan kedudukan orang Melayu adalah persoalan jati diri dan daya saing. Orang Melayu perlu berdaya saing dan dilengkapi ciri-ciri ilmuwan, kreatif dan inovatif. Keadilan berjuang untuk membina jati diri dan asas kekuatan ekonomi orang Melayu, Bumi Putra dan seluruh rakyat Malaysia. Contohnya, peruntukan saham orang-orang Melayu telah diselewengkan
oleh beberapa kerat saja, sedangkan majoriti orang Melayu berputih mata. Ketirisan yang berlaku amat teruk hingga kan daripada 54 bilion ringgit yang telah diperuntukkan, hari ini tinggal 2 bilion saja dikekal di tangan Bumi Putra. Mana pergi lagi 52 bilion?